Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di kelas Matematik tahun 5 bersama Cikgu Baya dalam tajuk Mood, Julat, Median dan Min. Hari ini kita akan lihat latihan buku teks muka surat 262. Baiklah, kita ke soalan yang pertama iaitu A. Jadual menunjukkan tabungan Syira dalam masa 10 hari. Okey, dalam 10 hari. Okey, cari julat, Mood, Median dan Min. Baik, kita lihat dulu jadual ni. Okay, 50 sen ada 2 hari. RM1 5 hari. RM1.50 3 hari. Okay, sebelum kita mencari julat, Mood dan Median dan juga Min, kita susun dahulu data-data ini dalam susunan menaik ataupun menurun pun boleh. Okay, susunan menaik dia kita ambil 50 sen ada 2 hari. Jadi kita susun 50 sen. 50 sen. Kemudian RM1 ada 5 hari. RM1. RM1 2 hari. 3 hari. Oh sorry. 1 hari. Okey. 3 hari. Kemudian 4 hari. Dan 5 hari. Okey, seterusnya RM1.50 3 hari. 1, 2, okey, 3. Okey. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada soalannya. Cari julat. Okey, yang pertama cari julat. Apa itu julat? Julat ialah macam mana kita nak cari julat? Okey, nilai maksimum. Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, kita perhatikan data yang telah kita susun tadi. Nilai maksimumnya berapa? Yang paling tinggi adalah RM1.50. Maknanya RM1.50 tolak dengan nilai minimum. Yang paling rendah ialah 50 sen. Okey, 50 sen. Jadi julatnya adalah RM1.50 tolak dengan 50 sen. Jadi RM1. Okey, seterusnya kita cari pula mood. Okey, mood. Apa yang kamu faham dengan mood? Mood adalah kekerapan yang tertinggi ataupun data yang paling kerap timbul. Okey, data yang paling kerap timbul dalam susunan data. Okey, kita tengok susunan data tadi. Okey, wang tabungan yang berapa ringgit, berapa sen yang paling kerap timbul. Kita tengok ni, 50 sen 2 kali, RM1 5 kali, RM1.50 3 kali. Bermakna modnya di sini adalah RM1 sebab dia 5 kali. Okey, RM1. Seterusnya kita nak cari median. Okey, kita cari median. Apa maksud median? Median adalah data yang berada di tengah-tengah data. Okey, data yang berada di tengah-tengah data. Kita lihat pada susunan data tadi. Nombor apa yang berada di tengah-tengah data? Okey, untuk memudahkan kita, kita cantas dahulu nombor ini di depan, belakang. Okey, depan, belakang, depan, belakang. Sampai kita bertemu dengan dua nombor yang berada di tengah-tengah data. Okey, sekarang kita lihat ada dua nombor. Okey, dua nombor berada di tengah-tengah data iaitu RM1 dan RM1. Apabila kita bertemu dengan dua nombor di tengah-tengah data, jadi kita kena cari min. Okey, cari min ataupun purata, kita tambah dua-dua nombor. Okey, kemudian kita bahagikan dengan dua nombor tadi. Okey, RM1 tambah dengan RM1 jadi RM2 bahagi dengan 2, okey, bersamaan dengan RM1. Jadi mediannya adalah RM1. Okey, seterusnya yang terakhir kita nak cari min. Min adalah purata. Min samalah maksud dengan purata. Okey, kalau dalam soalan ni macam mana kita nak cari? Kita cari jumlah. Okey, jumlah wang ataupun jumlah tabungan. Kita bahagikan dengan
bilangan hari. Bilangan hari. Okey. Jumlah tabungan kita lihat di sini 50 sen 2 hari. Jadi kita buat kurungan 50 sen darab dengan 2 hari. Tambah dengan RM1 darab dengan 5 sebab dia ada 5 hari. Kemudian tambah dengan RM1.50 darab dengan 3 hari. Kemudian kita per dengan jumlah harinya adalah 10 hari. Okey, kita tambah itu. Berapa kita dapat Okey. 50 sen darab 2. Okey. 50 sen darab 2 jadi RM100. Tambah dengan RM1 darab dengan 5 jadi RM5. Tambah dengan kita tambah dengan RM1.50 darab dengan 3 jadi RM4.50. Okey, kemudian kita bahagikan dengan bilangan hari. Okey, tak muat sini ni. Okey, bilangan harinya adalah 10. Okey, bilangan harinya adalah 10. Okey, 10. Jadi berapa? RM1 tambah RM5, RM6. RM6 tambah dengan RM4.50 jadi RM10.50. Okey. RM10.50 bahagikan dengan 10 hari bersamaan dengan kita ubah titik sini. Titik bahagi 10 sekali, ubah titik ke depan. Jadi jawapannya adalah RM1.05. Okey, RM1.05. Okey, itu adalah min je. Okey, soalan B. Ben mengumpulkan data jisim rakan-rakannya. Okay. Dia mewakilkan data tersebut dalam pitograf seperti yang ditunjukkan. Tentukan julat, mood, median dan mean bagi jisim kawan-kawannya. Okey, sama. Okey, kita lihat pada pitograf ni. Jisim sekumpulan murid 28 kilo. Berapa orang? Okey, kita lihat pada petunjuk di bawah. Okey, satu bunga ni mewakili satu orang. Bermakna 28 kilo ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 orang. 30 kilo 3 orang. 32 kilo 2 orang. Baik. Untuk mencari julat, mood, median dan mean, sama seperti soalan A tadi, kita susun dahulu nombor-nombor ni dalam tertib menaik. Okey, 28 kilo 5 orang. Jadi, kita tulis itu 28 kilogram. 28 kilogram seramai 5 orang. Sebanyak 5 kali. Okey, sebab 5 orang, jadi 5 kali. Okey, kemudian 30 kilogram 3 orang. Okey, seterusnya 32 kilogram 2 orang. Okey, 32 kilogram 2 orang. Baik, kita cari dahulu julat. Okey, julat nilai maksimum tolak nilai minimum. Maksimum adalah 32 kilogram. Jadi kita tulis di sini 32 kilogram. Tolak dengan minimum 28 kilogram. Okey, 28 kilogram. Jadi 32 kilogram tolak 28 kilogram adalah 4 kilogram. Jadi julatnya adalah 4 kilogram. Okey, seterusnya mood. Okey, mood. Kekerapan yang tertinggi ataupun data yang paling kerap timbul, paling acap timbul. Okey, kita lihat pada nombor ni. 28 yang mana paling banyak sekali. Okey, maknanya 28 yang paling kerap timbul di situ. Jadi moodnya adalah 28 kilogram. Baik, seterusnya kita cari median. Median data yang berada di tengah-tengah data. Okey, cantas. Okey, 28 dengan 32. Cantas depan, belakang, sampai kita bertemu dengan
nombor yang berada di tengah-tengah data. Okey, masih ada 2 nombor di tengah-tengah data. Seperti biasa, bila bertemu dengan 2 nombor, kita cari min. Okey, macam mana nak cari min? Kita tambah 28 kilogram tambah 30 kilogram bahagi dengan 2. Okey, kita akan dapat di situ 28 tambah dengan 30 jadi 58 kilogram bahagi 2. Kita akan dapat di situ 29 kilogram. Bermakna mediannya adalah 29 kilogram. Seterusnya min. Okey, min samalah artinya dengan purata. Okey, macam mana kita nak cari? Kita cari dulu jumlah jisim. Okey, jumlah jisim per dengan bilangan murid. Okey, jumlah jisim kita lihat di sini 28 kilogram darab dengan 5 orang. Okey, 5 orang. Tambah dengan 30 kilogram darab dengan 3 orang dan 32 kilogram darab dengan 2 orang. Okey, kemudian kita bahagikan dengan jumlah murid yang terlibat sebanyak 10 orang. Okey, 5 tambah 3, 5 orang, 3 orang, 2 orang, jadi 10 orang. Baik, kita darab dulu di sini 28 darabkan dengan 5. Okey, berapa? 28 darab dengan 5, kita akan dapat di situ 8 darab 5. Okey, 8 darab 5. Okey, 28 darab dengan 5. Okey, 28 darab 5, kita akan dapat sini 140 kilogram. 140 kilogram. Tambah 30 darab dengan 3, 90 kilogram. Tambah dengan 32 darab dengan 2, 64 kilogram. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 10 orang murid. Okey, berapa kita dapat? Kita lihat sini. Okey, 140 tambah 90 tambah dengan 64, kita akan dapat situ 294 kilogram. Kita bahagikan dengan 10 orang. Jadi, kita ubah titik. Okey, tidak ada titik perpuluhan. Kita bermula daripada belakang 1 kali. Okey, 1 kali. Jadi, kita akan dapat jawapan di situ 29.4 kilogram. Okey, minnya adalah 29.4 kilogram. Okey, kita ke soalan seterusnya C. Carta palang menunjukkan markah kuis alam sekitar bagi murid Cikgu Shanker. Okey, yang pertama, apakah julat markah kuis mereka? Kita nak cari julat. Okey, kita perhatikan dahulu carta palang di sini. Okey, perhatikan dahulu carta palang. Bilangan murid. Okey, bilangan murid dengan markah. Okey, untuk markah 60, kita lihat di sini 3 orang. Okey, markah 62, 4 orang. Markah 68, 2 orang. Dan markah 70 adalah seorang. Okey, untuk memudahkan kerja kita, seperti biasa, kita susun dahulu data dalam tertib menaik. Okey, kita tulis di situ 60 sebanyak 3 kali sebab 3 orang. Bilangan muridnya adalah 3 orang yang mendapat markah 60. 3 orang. Okey, 62, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Markah 68, 2 orang. 1, 2. Seterusnya markah 70 hanya seorang. Okey, seorang. Tak bawah ni. Baik, kita nak cari julat. Okey, kita nak cari julat. Julat. Nilai maksimum tolak nilai minimum. Nilai maksimumnya adalah 70. Okey, jadi 70 tolak nilai minimum yang paling sedikit 60. Okey, tolak 60. Jadi, kita akan dapat di situ 10. Julatnya adalah 10. Okey, B. Adakah median markah? Adakah median markah kuis itu sama dengan 62? Buktikan.
Okey, dia kata median dia 62. Betul ataupun tidak? Okey, kita cari median di sini. Okey, kita cari median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah data. Okey, data yang berada di tengah-tengah data. Kita cantas dahulu nombor ni, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Sampai bertemu dengan nombor di tengah-tengah. Okey. Masih ada dua nombor di tengah-tengah. Jadi kita cari min. Macam mana nak cari min? Tambah bahagi 62. Tambah 62. Kita bahagikan dengan 2. Okey, kita akan dapat di situ. 62 tambah dengan 62. Kita akan dapat 124. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Okey, kita mansuh di sini. 1 darab 2, 2. 6 darab 2, 12. 2 darab 2. 4. Jadi, mediannya adalah 62. Okey, mediannya adalah 62. Okey, jadi kita menjawab soalan, adakah markah kuis itu sama dengan penuh? Jadi, 62. Jadi, jawapannya adalah ya, 62. Okey. Baik, seterusnya, soalan yang ketiga, hitung min markah kuis mereka. Hitung min. Min sama dengan purata. Maknanya kita tambah bahagi. Okey, kita lihat soalan ya. Hitung min. Kita tengok pada data tadi. 60. Ada 3 orang. Jadi kita darab dengan 3. Tambah dengan markah 62. 4 orang. Jadi kita darab dengan 4. Markah 68 seramai 2 orang. Jadi kita darab dengan 2. Dan seterusnya 70. Maknanya satu kali saja. Jadi 70. Okey, kita per dengan bilangan murid. Okey, bilangan murid adalah berapa orang? Dia cover dekat sini Okey, 3 tambah 4, 7. 8, 9, 10 orang. Jadi, per dengan 10. Okey, 6 darab 3, 18. Jadi, 180. Tambah dengan 62 darab 4, 248. 6 darab 4, 24. Jadi, 248. Tambah dengan 68 darab 2. Okey, 136. Tambah 70. Okey, kita bahagikan dengan 10. Okey, berapa kita dapat di sini? Okey, hasil tambah semua nombor ni adalah 634. 634 per dengan 10. Okey, seperti tadi kita cuma ubah titik satu kali dari belakang. Okey, jadi jawapannya adalah 63.4. 63.4. Okey, minnya ada 63.4. Baiklah, kita ke soalan yang terakhir, iaitu D. Carta pai menunjukkan tempoh belajar dalam jam bagi 10 orang murid dalam seminggu. Tentukan mode, median dan min. Yang pertama dia nak mode, median dan min. Sebelum tu kita lihat dahulu carta pai ni. Okey, jumlah jam belajar dalam seminggu. Okey, 1 jam 10%. Okey, 10% ini mewakili berapa bilangan murid. Jadi, kita cari dahulu bilangan murid. 10% per 100 daripada 10 orang murid. Okey, berapa bilangan dia? Okey, kita masuk sifar. Jadi, 1. 1 orang. 10% adalah seorang. Okey, 10% adalah seorang. Kalau 10% seorang, bermaknanya 30% mewakili 3 orang. Okey, 40% 4 orang. Dan 20% 2 orang. Baik, kita susun dahulu data-data ini secara menaik seperti soalan A, B, C, D yang kita jawab tadi. Okey, 1 jam seorang. Okey, 1 jam. Okey, seorang sekali je. Okey, kemudian 5 jam 2 orang. 5 jam. Okey, 2 orang.
Kemudian 6 jam 4 orang, 6 jam, 6 jam, lagi 6 jam dan 6 jam. Okey, cukup 4 orang. Seterusnya 7 jam 3 orang. 7 jam, 7 jam dan 7 jam. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dia nak mencari apa di situ? Mood. Okey, mood. Apa itu mood? Mood adalah kekerapan yang tertinggi ataupun data yang kerap timbul. Okey, data yang kerap timbul dalam susunan data ni. Nombor berapa yang paling kerap timbul? Yang paling banyak sekali timbul. Okey, kita tengok sini adalah 6. Okey, 6 tengok sini. 6 ada 4 orang murid. Okey, 6 ada 4 orang murid. Jadi, moodnya adalah 6 jam. Okey, moodnya adalah 6 jam. Okey, seterusnya. Median. Median. Okey, median kekerapan. Kekerapan pula. Maksimum tolak dengan, bukan maksimum. Okey, data yang berada di tengah-tengah data. Okey, median adalah data yang berada di tengah-tengah data. Okey, kita cantas dulu 1 jam ni dengan yang belakang. Okey, macam biasa pencantas. Cantas dengan yang belakang. Okey, sampai kita bertemu dengan 2 data ataupun 1 data yang berada di tengah-tengah. Okey, sekarang ni ada 2 data berada di tengah-tengah. Jadi kita cari min. Okey, kita cari min. Tambah bahagi 6 jam. Tambah 6 jam. Kita bahagikan dengan 2. Jadi, 12 jam. Okey, bahagi 2 bersamaan dengan 6 jam. Okey, jadi mediannya adalah 6 jam. Okey, seterusnya kita nak cari min. Okey, nak cari min. Cikgu sambung belah ni. Min. Masih soalan yang pertama. Min. Min adalah purata. Okey, kita tambah semua data-data ni. Kita bahagikan dengan bilangan murid. Okey, 1 jam sekali. Okey, 1 jam. Tambah dengan 5 jam ada. 5 jam kita lihat di situ ada 2 orang. Tambah dengan 6 jam 4 orang. Okey, darab dengan 4. Seterusnya dengan 7 jam darab dengan 3. Okey, kita per dengan jumlah semua murid iaitu 10. Baik. 1 jam tambah 5 darab 2 jadi 10 jam. Ini 1 jam. 10 jam. Tambah dengan 6 darab 4, 24 jam. Tambah dengan 7 jam darab 3 jadi 21 jam. Per dengan 10. Okey. Per dengan 10. Okey, kita akan dapat di sini 1 jam tambah dengan 10 jam jadi 11. Tambah dengan 11 tambah dengan 24. Kita akan dapat di sini 35. 35 tambah dengan 35 tambah dengan 21. Kita akan dapat di situ 56. Okey, 56 jam. Per dengan 10. Seperti tadi kita ubah titik. Okey, kita ubah titik daripada belakang sekali sebab bahagi dengan 10 sekali je. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah 5.6 jam. 5.6 jam. Minnya adalah 56. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Apakah yang dikendaki dalam soalan kedua? Okey, nyatakan nisbah bilangan murid yang belajar 7 jam kepada jumlah semua murid. Bilangan murid yang belajar 7 jam
kepada jumlah semua murid. Okey, kita perhatikan kepada soalan ni. Yang 7 jam. Okey, kita tengok sini. 7 jam 3 orang. Maknanya 7 jam 3 orang maknanya 3. Nisbah 3 kepada jumlah semua murid adalah 10. Jadi nisbah 3 kepada 10. Okey.